Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Nadia binti Ali dengan nombor matrik 287379 akan membentangkan dapatan kajian tentang usahawan mikro wanita di daerah Besut, Terengganu. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang apa itu usahawan mikro. Saya juga akan membentangkan 10 profil responden yang terlibat dalam kajian ini serta memberikan beberapa cadangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau dikenali sebagai PMKS. Perusahaan ini berbeza berdasarkan saiz, pekerjaan dan perolehan tahunan mereka. Bagi perusahaan mikro, ianya hanya mempunyai maksimum 5 pekerja sepenuh masa dan perusahaannya sangat bergantung pada kemahiran dan tenaga kerja pemilik dengan kaki tangan tambahan yang minimum. Kebiasaannya, perusahaan mikro ini beroperasi dengan sumber kewangan yang terhad dengan perolehan tahunan yang tidak melebihi RM300,000. Perusahaan mikro adalah penyumbang penting kepada ekonomi Malaysia. Mereka menyumbang kira-kira 99% daripada semua perniagaan di Malaysia dan menggaji kira-kira 60% daripada tenaga kerja. Perusahaan mikro memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, inovasi dan penciptaan pekerjaan. Antara ciri-ciri perusahaan mikro adalah lazimnya perniagaan kecil milik keluarga yang dikendalikan oleh seorang atau sekumpulan kecil. Mereka selalunya terletak di kawasan luar bandar atau dalam komuniti bandar. Perusahaan mikro boleh beroperasi dalam pelbagai industri termasuk peruncitan, pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. Berikut beberapa profil pada pertama, iaitu Puan Siti Amazatu Azrina yang berniaga dalam kampung yang sedikit pedalaman dan hanya mempunyai target pelanggan seperti kanak-kanak. Beliau hanya menjalankan perniagaan dengan menjual pelbagai jenis air minuman, burger dan ayam gunting. Pendapatan perniagaan bulanan beliau hanyalah RM2,400 sebulan. Beliau berharap agar dapat menerima bantuan untuk mengembangkan lagi bisnes beliau seperti kemah dan meja. Sebelum ini, beliau juga tidak pernah menerima apa-apa bantuan perniagaan daripada mana-mana pihak. Bagi responden kedua, iaitu Puan Wan Nur Syahidah yang menjalankan perniagaan makanan dan minuman, iaitu coconut shakes dan goreng pisang, telah menjalankan perniagaan di tempat itu sudah selama 11 tahun. Menurut beliau juga tidak pernah mendapat apa-apa bantuan perniagaan sepanjang beliau berada di situ. Anggaran pendapatan bulanan beliau adalah RM4,000 sebulan. Beliau juga berharap untuk dapat bantuan seperti meja kerana meja di kedainya sudah banyak yang rosak akibat ditenggelami banjir. Bagi responden ketiga, iaitu Puan Nurlida yang menjalankan perniagaan makanan dan minuman, iaitu goreng pisang, telah menjalankan perniagaan di tempat itu sudah selama 12 tahun. Menurut beliau juga tidak pernah mendapat apa-apa bantuan perniagaan sepanjang beliau berada di situ. Anggaran pendapatan bulanan beliau adalah RM2,000 sebulan. Beliau juga berharap untuk dapat bantuan sama ada dari segi kewangan atau barang kelengkapan perniagaan seperti meja kerana meja di kedainya sudah banyak yang rosak akibat ditenggelami banjir. Bagi responden keempat, iaitu Puan Wan Nur Sherry Aiza yang menjalankan perniagaan makanan, iaitu Mr. Churros, telah menjalankan perniagaan di tempat itu sudah selama 1 tahun. Menurut beliau juga tidak pernah mendapat apa-apa bantuan perniagaan sepanjang beliau berada di situ. Anggaran pendapatan bulanan beliau adalah RM3,600 sebulan. Beliau juga berharap untuk mendapat bantuan dari segi kewangan untuk mengembangkan lagi bisnes beliau. Bagi responden kelima, iaitu Puan Nur Farah yang menjalankan perniagaan pelbagai jenis buah-buahan, telah menjalankan perniagaan di tempat itu sudah selama 1 tahun. Menurut beliau juga tidak pernah mendapat apa-apa bantuan perniagaan sepanjang beliau berada di situ. Anggaran pendapatan bulanan beliau adalah RM5,000 sebulan. Beliau juga berharap untuk mendapat bantuan dari alat kelengkapan perniagaan seperti meja untuk memudahkan lagi beliau untuk menyusun atur kedainya. Bagi responden keenam, iaitu Puan Nurliana yang menjalankan perniagaan makanan dan minuman, iaitu kunafa dan pelbagai lagi jenis pencuci mulut, telah menjalankan perniagaan di tempat itu sudah selama 3 tahun. Menurut beliau juga tidak pernah mendapat apa-apa bantuan perniagaan sepanjang beliau berada di situ. Anggaran pendapatan bulanan beliau adalah dalam RM4,000 sebulan. Beliau juga berharap untuk dapat bantuan dari segi alatan perniagaan seperti kemah dan meja yang lebih besar.
Bagi responden ketujuh, iaitu Puan Zainab yang menjalankan perniagaan makanan dan minuman dengan menu utama kedai beliau adalah ayam goreng RM1, telah menjalankan perniagaan di tempat itu selama 3 tahun. Menurut beliau juga tidak pernah mendapat apa-apa bantuan perniagaan sepanjang beliau berada di situ. Anggaran pendapatan bulanan beliau adalah dalam 3,600 bulan. Beliau juga berharap untuk mendapat bantuan dari segi alatan perniagaan seperti bekas makanan yang bertutup agar makanan yang dijual dapat disimpan dengan baik bagi menjaga kualiti makanan. Bagi responden ke-8, iaitu Puan Wan Syafiah yang menjalankan perniagaan makanan iaitu oden, kawal dan sausage bakar yang telah menjalankan perniagaan 2 tahun. Bagi responden ke-8, iaitu Puan Wan Syafiah yang menjalankan perniagaan makanan iaitu oden, kawal dan sausage bakar yang telah menjalankan perniagaan di tempat itu sudah selama 2 tahun. Menurut beliau juga tidak pernah mendapat apa-apa bantuan perniagaan sepanjang beliau berada di situ. Anggaran pendapatan bulanan beliau adalah RM2,000 sebulan. Beliau juga berharap untuk dapat bantuan dari segi kewangan untuk mengembangkan lagi bisnes beliau. Bagi responden ke-9, iaitu Puan Nurzihan yang menjalankan perniagaan berbagai jenis minuman iaitu The Coffee dan Sparkling Soda telah menjalankan perniagaan di tempat itu sudah selama 1 tahun. Menurut beliau juga tidak pernah mendapat apa-apa bantuan perniagaan sepanjang beliau berada di situ. Anggaran pendapatan bulanan beliau adalah RM2,400 sebulan. Beliau juga berharap untuk dapat bantuan dari segi kewangan untuk mengembangkan lagi bisnes beliau. Bagi responden terakhir, iaitu Puan Nur Hidayah yang menjalankan perniagaan makanan dan minuman iaitu Baby Chakoy telah menjalankan perniagaan di tempat itu sudah selama 2 tahun. Menurut beliau juga tidak pernah mendapat apa-apa bantuan perniagaan sepanjang beliau berada di situ. Anggaran pendapatan bulanan beliau adalah RM2,000 sebulan. Beliau juga berharap untuk dapat bantuan dari segi alatan perniagaan seperti kemah, kerusi dan meja. Beliau juga merupakan salah seorang responden yang telah berjaya mendapat pinjaman daripada Amanah Ikhtiar Malaysia dan berjaya meluaskan lagi perniagaan beliau. Semasa saya menjalankan temu bual bersama para responden, saya juga turut memperkenalkan mereka kepada beberapa bantuan kewangan yang patut dicuba. Antaranya ialah Amanah Ikhtiar Malaysia yang kerajaan tubuhkan sebagai usaha untuk mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia, khususnya masyarakat luar bandar, iaitu melalui pembiayaan kecil-kecilan atau kredit mikro yang digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi yang boleh menjana pendapatan. Usaha murni seperti ini sewajarnya dipuji dan dihargai oleh kita semua. Peranan Amanah Ikhtiar Malaysia bukan sahaja untuk membantu golongan miskin, malah secara tidak langsung dapat membantu ekonomi negara ke arah yang lebih baik. Seterusnya adalah BSN Micro I Semarak, ialah satu kemudahan pembiayaan atau pinjaman mikro di bawah inisiatif program Semarak Niaga Keluarga Malaysia yang ditawarkan kepada usahawan mikro untuk membantu dan menyokong perniagaan. Skim mikrokredit Semarak Niaga ini adalah pembiayaan yang berjumlah 800 juta bagi membantu rakyat Malaysia secara berterusan. Insentif ini juga menyasarkan perusahaan mikro serta perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Skim ini bertujuan bagi membantu menjana pendapatan sekaligus membangkitkan semula keupayaan serta daya tahan perniagaan yang mengalami kerugian sebelum ini. Akhir sekali adalah Tekun Nasional yang dahulunya dikenali sebagai Yayasan Tekun Nasional adalah merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi yang diwujudkan pada 9 November 1998. Matlamat penubuhan Tekun Nasional adalah untuk menyediakan kemudahan pembiayaan secara mudah dan cepat kepada bumi putera untuk memula dan memajukan lagi perniagaan mereka. Kini Tekun Nasional di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan, matlamat penubuhan Tekun Nasional di Malaysia adalah pelbagai aspek, memfokuskan kepada memperkasakan usahawan mikro, terutamanya mereka daripada komuniti bumi putera. Matlamat utamanya adalah menyediakan akses mudah kepada pembiayaan mikro. Tekun Nasional menawarkan pinjaman kecil dan mudah diperoleh kepada usahawan mikro, khususnya menyasarkan mereka yang mungkin menghadapi kesukaran mendapatkan pinjaman melalui saluran perbankan tradisional. Ini bertujuan untuk merapatkan jurang kewangan dan membolehkan mereka memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka. Bagi analisis responden, terdapat 6 responden yang memerlukan bantuan alat kelengkapan bagi perniagaan mereka seperti meja, kerusi, kemah kanopi dan bekas makanan. Manakala 4 lagi responden memerlukan bantuan kewangan bagi mengembangkan lagi perniagaan mereka. Oleh sebab kos yang mereka perlukan adalah sedikit sahaja, jadi saya telah sarankan mereka untuk mengikuti program daripada Amanah Ikhtiar Malaysia.
Alhamdulillah, terkini seramai 5 responden telah mengikuti program Amanah Ikhtiar Malaysia bagi mendapatkan pinjaman yang dapat membantu mengembangkan perniagaan mereka, sama ada untuk membeli barangan kelengkapan atau sebagainya. Saya hanya membantu mereka untuk mendapatkan borang untuk menjadi ahli Amanah Ikhtiar Malaysia. Selebihnya merupakan usaha daripada para responden sendiri. Mereka merupakan perbualan antara saya dan salah seorang responden, iaitu Puan Amazatul yang telah berjaya menjadi ahli atau sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia. Bagi responden lain, saya menyarankan mereka agar mendapatkan pinjaman daripada Tekun Nasional atau Amanah Ikhtiar Malaysia kerana ianya lebih senang berbanding yang lain. Kebanyakan mereka yang meminta bantuan peralatan adalah kerana kerosakan yang dialami adalah disebabkan oleh banjir yang menenggelami kedai mereka. Dengan demikian, mereka memerlukan modal yang banyak untuk membaik pulih kedai mereka agar lebih kelihatan cantik dan menarik. Kesimpulannya, terdapat ramai lagi rakyat Malaysia yang tidak sedar akan kewujudan inisiatif yang telah kerajaan lakukan untuk membantu para peniaga, terutamanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana dari segi latihan, kewangan dan sebagainya untuk memajukan sektor PMKS ini. Tambahan pula, PMKS juga merupakan salah satu industri penting yang dapat membantu memajukan ekonomi negara. PMKS atau perusahaan mikro kecil dan sederhana ini bukan sekadar nombor pada helaian statistik. Mereka adalah degupan jantung yang bertenaga bagi ekonomi Malaysia, tunjang masyarakat dan enjin inovasi. Kepentingan mereka tidak boleh diperbesarkan kerana kekuatan mereka menyemarakkan kemakmuran negara. PMKS adalah tulang belakang pencipta pekerjaan. Mereka menggaji 60% tenaga kerja yang mengejutkan, menawarkan peluang kepada berjuta-juta dan memupuk keusahawanan. Daripada gerai makanan yang sibuk sehinggalah ke kedai perkakasan tempatan, perniagaan ini menjadikan pelbagai mata pencarian dan menyokong keluarga menyuntik dinamisme ke dalam ekonomi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.